Salam sejahtera. Video ini adalah mengenai peningkatan berat badan semasa hamil untuk ibu hamil yang BMI 30 dan ke atas. Video ini disediakan oleh Unit Pemakanan PKD Timur Laut. Secara fisiologinya, setiap wanita yang hamil perlu mengalami peningkatan berat badan, terutamanya untuk ibu, untuk memastikan ibu bertenaga dan sihat sepanjang kehamilan. Kedua adalah untuk janin, menampung keperluan nutrien untuk perkembangan dan kesihatan janin. Dan terakhirnya untuk penyusuan, persediaan bagi penyusuan susu ibu kelak selepas bayi lahir. Peningkatan berat badan semasa hamil mengikuti saranan GWG adalah amat penting sebab kalau tidak mengikut saranan, di situ adalah risiko terhadap ibu dan janin. Apabila peningkatan berat badan kurang daripada saranan, itu menunjukkan bayi dan ibu tidak mendapat zat yang secukupnya. Dan akibat yang mungkin berlaku adalah ibu mengalami kekurangan nutrien, bayi lahir pramatang, kurang berat lahir, risiko perkembangan fizikal dan mental janin dalam kandungan akan terganggu. Pada masa yang sama, kalau peningkatan berat badan melebihi daripada saranan, itu menunjukkan ibu berisiko mengalami masalah diabetes, preeklamsia semasa hamil. Akibat yang akan mungkin berlaku adalah ibu sukar menurunkan berat badan selepas bersalin, risiko komplikasi semasa proses bersalin dan juga risiko melahirkan bayi makrosomia. Mesti semua tertanya-tanya, apa itu saranan GWG? Saranan GWG adalah mengikut kategori BMI pra kehamilan ibu hamil masing-masing, iaitu kurang berat badan, normal, lebih berat badan dan obes. Dan saranan itu adalah merujuk kepada jumlah GWG semasa hamil seperti berikut. Dan untuk kumpulan fokus hari ini adalah obes. Jumlah GWG semasa hamil mereka adalah 5 hingga 9 kilo. Untuk ibu hamil yang BMI mereka 30 dan ke atas, jumlah GWG mereka sepanjang mengandung adalah 5 hingga 9 kg. So, kadar peningkatan mereka adalah seperti berikut. Dalam trimester pertama, iaitu 0 sehingga 13 minggu, jumlah peningkatan berat badan hanya di dalam lingkungan 0.5 sehingga 2 kg. Manakala pada trimester kedua hingga ketiga, minggu ke-14 hingga ke-40, peningkatan berat badan mereka secara mingguan adalah 0.2 kg ataupun secara bulanan 0.8 kg. Untuk mencapai peningkatan berat badan seperti yang disarankan, ibu-ibu digalakkan makan ikut waktu makan utama iaitu sarapan, tengah hari dan makan malam. Jangan tinggal mana-mana satu dan sila tambah snack sihat ikut trimester masing-masing. Untuk trimester pertama, boleh tambah 1 snack sihat, 2 snack sihat untuk trimester kedua dan 3 snack sihat untuk trimester ketiga. Snack yang sihat dicadangkan snack yang kurang daripada 100 kalori setiap hidangan. So, yang pertama sekali kita boleh nampak ada sandwich telur yang mana satu keping lebih kurang 80 kalori. Kalau nak senang, boleh dapatkan 3 keping cream crackers yang kalori dia lebih kurang 100 kalori, ataupun boleh ambil satu ketul tahu sumbat yang kalori dia 85 kalori.
Kalau teringin nak makan ke kacang, boleh ambil kacang kuda rebus setengah cawan, kalori dia 65. Ataupun kacang badam, setengah cawan, kalori dia dalam lingkungan 90 kalori. Ataupun satu mangkuk salad, garden salad, yang mana dia punya kalori di lingkungan 60 kalori. Ataupun boleh ambil buah-buahan segar, contoh buah apple sebiji sederhana 65 kalori. Setengah biji jambu batu yang sederhana 70 kalori. Ataupun orange satu biji sederhana adalah 70 kalori. Bila terdapat makanan ataupun snack sihat yang digalakkan, mesti tentulah ada makanan yang perlu dielakkan. Ibu-ibu hamil sila elakkan makanan ataupun minuman segera, manis, masin dan juga yang berkafein seperti kopi dan teh. Ini akan menyebabkan peningkatan berat badan melebihi sasaran dan akan mengakibatkan juga anemia untuk makanan minuman yang berkafein. Selepas tahu makanan minuman apa yang perlu dielakkan, sekarang ni saya nak minta ibu-ibu perbagaikan makanan seharian anda. Sila merangkumi sayur-sayuran, buah-bahan, bijirin, protein, produk ternesu dalam makanan seharian anda, terutamanya dalam setiap hidangan utama. Sila gabungkan kumpulan-kumpulan makanan ini dalam pinggan sihat anda setiap kali anda makan nasi ataupun hidangan utama. Untuk memastikan kualiti makanan yang diambil, ibu-ibu adalah digalakkan untuk masak sendiri di rumah. Untuk ibu-ibu yang tidak mampu buat sedemikian, sila pilih makanan yang dimasak dengan cara masakan seperti berikut. Contoh seperti rebus, panggang, kukus ataupun tumis. Cara masakan ini adalah kurang penggunaan minyak dan lemak. Pada akhir video ini, saya ingin memberi peringatan mesra kepada ibu-ibu hamil sekalian. Pertama sekali, sila pastikan peningkatan berat badan anda tidak melebihi atau tidak kurang daripada saranan. Sila pastikan anda mendapat 3 hidangan utama dan pengambilan snack yang sihat. Ikuti saranan ikut trimester masing-masing. Ketiga, sila elakkan makanan ataupun minuman segera, manis, masin dan berkafein. Keempat, sila amalkan konsep pinggan sihat Malaysia #suka-suka separuh. Dan terakhir, sila utamakan cara masak rebus, panggang, kukus dan tumis untuk mengurangkan pengambilan lemak dan minyak dalam makanan seharian kita. Semoga semua ibu-ibu yang menonton video ini dapat menjalan proses kehamilan dengan selamat dan sihat. Sekian, terima kasih.